Okey, baik. Alhamdulillah. Ustazah dah ada di Facebook kita. Baik, jadi kita buka dahulu perkongsian kita hari ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi dalam majlis ilmu yang mana insya-Allah dalam majlis ilmu ni akan dinaungi oleh para malaikat dan moga-moga kita doakan majlis ilmu ini mendapat keberkatan daripadanya. Jadi saya kenalkan diri, saya Kamila. So hari ini saya akan menjadi moderator untuk program perkongsian kita hari ini insya-Allah. Sebelum kita pergi kepada perkongsian, jadi bolehlah untuk saya berkongsikan sedikit latar belakang Ustazah Fatimah Syarha. Baik, beliau adalah graduan ijazah master dan master di UIA dan sekarang sedang melanjutkan pelajaran dalam PhD. Beliau juga merupakan fellow Yayasan Kepimpinan Mawar dan terlibat dalam Majlis Dakwah Negara. Aktif dalam ceramah, motivasi dan agama untuk semua peringkat umur seperti peringkat remaja dan juga untuk golongan berkerjaya. Giat juga menyebarkan dakwah dalam penulisan. Banyak karya yang Ustazah sudah hasilkan antaranya seperti Tautan Hati, Sebarkan Cintamu, Projek Mega Dalam Rumah, Berjuang dan juga yang terbaru Berjuang Urus Emosi. Okey, baik. Jadi kami dengan besar hatinya menjemput Al-Fadilah Ustazah Fatimah Syarha ke ruang perkongsian hari ini. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudari Nur Kamilia yang menjadi penceria kita pada malam yang berkat ini. Malam awal Muharram kita diberikan peluang untuk menambahkan ilmu. Ilmu itu boleh menambahkan iman kita dan iman itu boleh menggerakkan kehidupan kita menjadi bermotivasi dan lebih positif, lebih maju insya-Allah. Moga Allah bagi syurga kepada insan-insan yang berusaha keras jadi asbab kita berada dalam kebaikan saat ini. Dan buat semua para penonton, para peserta yang bersama pada malam ini, para pemerhati yang setia walaupun ada masalah teknikal sikit tadi, Masya Allah, semoga semua dalam kebaikan. Subhanallah, kita sedang diberikan satu aura hijrah. Bila masuk tahun baru hijrah, kita juga diberikan peringatan tentang peristiwa hijrah yang pernah berlaku dalam sejarah dulu. Perpindahan Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu hijrah yang tak akan berulang lagi dah, sebab itu dalam rekod sejarah. Tapi hijrah yang akan terus berulang adalah hijrah kita. Dari fasa lemah kepada fasa kuat. Dari fasa banyaknya dosa kepada fasa banyaknya ketaatan. Dari fasa banyaknya buruk kepada fasa banyaknya kebaikan. Hijrah ni akan terus berlaku sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dinamik duduk dalam peringkat meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus setia mendaki perlahan-lahan. Walaupun sikit tapi istiqamah berterusan. Ini semangat hidup yang kita nak ada sampai bila-bila. Subhanallah. Dan subhanallah kita tengok kemajuan telekong pun sekarang ni saya pakai telekong raudah ni. Subhanallah selesa, tak payah pakai scarf kat dalam ni. Sejuk je. Ini adalah antara bukti-bukti hijrah. Bahkan pakaian manusia pun sentiasa menjadi lebih baik dan lebih baik. Lebih memudahkan kita, lebih jimat masa, lebih selesa. Subhanallah. Saya juga nak bawa semua yang saya muliakan pada malam ni. Jom kita pergi melihat kepada salah seorang Sri Kandi hijrah yang ada dalam Islam. Agak-agaknya siapa?
Sayyidatina Asma binti Abu Bakr Siddiq. Sebenarnya ramai lagi Sri Kandi lain yang boleh kita angkat. Namun saya nak angkat nama Sayyidatina Asma binti Abu Bakr Siddiq. Kita nak lihat apa kekuatan yang beliau ada, yang kita boleh jadikan inspirasi untuk kita berhijrah. Baik, yang pertama, kita melihat sikap kecil Sayyidatina Asma binti Abu Bakr Siddiq masa dia kecil. Dia bukan lahir dalam family yang bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah. Ya, bukan. Mak ayahnya bercerai. Sebab apa? Sebab ibunya qatilah, dia tak nak masuk Islam. Dia nak kekal sebagai musyrikah. Sedangkan suaminya Abu Bakr Siddiq menerima hidayah Islam. Jadi terpaksalah berpisah. Jadi Asma lahir daripada keluarga yang mak ayahnya bercerai. Begitu. Namun Asma yang kecil ni, dia sentiasa ada satu kepekaan menggunakan akal dia menilai mana baik, mana buruk daripada kecil lagi. Asma pernah bercerita, dia kata aku lihat Zaid bin Amr bin Nufail, seorang lelaki, dia bersandar dekat Kaabah. Lepas tu dia perhati je, dia tengok orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang ada ketika itu suka bunuh anak perempuan. Sampaikan dia kata, ni Zaid bin Amr bin Nufail dia kata, aku seorang je agaknya yang peluk agama Ibrahim. Kamu semua ni agaknya tak peluk agama Ibrahim. Seakan tak boleh fikir ke kamu pergi bunuh anak perempuan? Kata Zaid bin Amr bin Nufail. Sampaikan Zaid ni, dia minta, kalau ayah tu dia nak tanam anaknya hidup-hidup, dia minta, baik kasih aku je lah anak tu daripada kamu pergi bunuh dia. Lepas tu adalah ayah yang berikan anaknya kepada Zaid ni. Dan Zaid pun bela anak yang malang tu sampailah di usia remaja, dia offer balik dekat si ayah. Dia tengok anakmu ni dah membesar, kamu nak balik ke anak kamu ni? Kalau ayah dia nak balik, Zaid tu kasihlah. Kalau ayah dia dah tak nak, dia akan terus asuh wanita ataupun gadis remaja tadi tu. Ini direkodkan oleh hadis riwayat Bukhari. Apa yang kita belajar kat sini, Asma kecil tu, dia peka isu sosial. Dia perhati tu kan, dia siap mengenang dan merekodkan kisah ini. Ini antara ciri muthaqaful fikri. Muthaqaful fikri. Akal fikirannya terdidik. Orang yang berfikir, akalnya itu akan jadi cerdik nak nilai mana baik, mana buruk. Walaupun belum datang lagi hidayah Islam ketika itu, tapi Allah ni dia maha adil. Bila wahyu tak turun lagi, jadi penimbang untuk menilai manusia pada zaman fitrah, zaman yang wahyu tak turun lagi tu, Allah akan tengok bagaimana mereka menggunakan akal masing-masing. Allah tak tengoklah pada tepat dengan syariat ke tidak. Yang tu kemudian lah. Tapi yang basic ni, basic human boleh fikir, common sense, ya, tak menghalalkan pembunuhan, manusia boleh fikir benda tu buruk. Jadi subhanallah, kita melihat Asma kecil tadi peka isu sosial dan dia gunakan akal dia yang boleh berfikir. Dia kenal isu ini dan kita pun tumpang belajar ya daripada rekod riwayat Bukhari bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat Quraisy ketika itu. Okey, seterusnya kita melihat apa yang menginspirasikan daripada Asma yang kedua. Ya. Yang kedua, matinul khuluq. Tadi muthaqaful fikri, akal yang terdidik. Yang kedua, matinul khuluq, akhlak yang mantap. Bagaimana Asma boleh ada akhlak yang mantap? Kisahnya, Asma ini sentiasa dikunjungi oleh insan yang paling mulia akhlaknya pada ketika itu. Siapa? Baginda Nabi SAW. Pagi, petang, Asma cerita selalu datang jumpa ayahnya. Dia pun tak sangka itu rupanya calon suami kepada adik dia. Bakal adik ipar dia ni. Subhanallah. Jadi Asma ini dia melihat kuduah. Sebab tu dia tertarik dengan kuduah Nabi SAW. Kuduah sebuah persahabatan yang sangat mulia. Jadi kita pun belajar. Kita belajar kalau kita nak ada keindahan akhlak, kita nak didik keindahan akhlak pada anak-anak kita,
kita kena dekatkan mereka dengan kuduah. Yang sebut kuduah ni, parenting ni sebenarnya bukan soal nak ubah anak sangat. Kita sebenarnya nak ubah diri kita dulu. Nak kontrol emotion kita dulu. Nak baiki cara cakap kita, cara pujuk kita, cara menangi hati. Sebab tu bila kita melihat parenting dalam rangka aslih nafsak, nak baiki diri kita sendiri ni, barulah nak wad'u ghairak, baru nak seru orang lain, parenting dia tak akan jadi beban sangat. Bahkan dia akan jadi perjalanan yang indah, yang mudah untuk lebih baiki diri. Sebab dia nampak anak sekian-sekian, kita pun mula muhasabah. Senanglah kita insaf, kita mula start baiki dan kita akan nampak improvement pada akhlak anak. Subhanallah, akhlak, pendidikan akhlak hari ini sangat penting dititik beratkan oleh kita semua. Okay, itu yang kedua. Pada peribadi Asma. Yang ketiga, kita lihat pula pernikahan Asma dengan siapa? Dengan Az-Zubair bin Awam, yang Nabi SAW gambarkan Az-Zubair ini sebagai pendukung setia Nabi SAW. Sebabnya apa? Okay, Nabi ni kalau dia nak bawa berita pada satu kaum, dia akan tanya, siapa nak bawa berita ni pada kaum sekian-sekian? Zubair terus merelakan diri dia. Saya. Banyak kalilah Nabi pernah bagi soalan yang sama. Zubair pasti merelakan diri dia untuk buat tugasan berat tu. Sehingga kan Nabi SAW beri gelaran kepada Az-Zubair ni sebagai pendukung yang setia. Subhanallah. Jadi kita belajar kat sini bagaimana seorang Asma yang cerdas, yang berakhlak mulia, ya, yang hidup dalam tarbiyah Nabi SAW. Dia dapat suami pun suami yang ada jiwa pengikut yang hebat. Subhanallah. Kepimpinan Nabi kita tengok ya, kita belajar. Kepimpinan syura. Tanya, bincang. Dia tak paksakan. Dia tanya, dia bincang. Lepas tu pengikutnya akan jadi rela dan cinta. Sebab tu Asma mengagumi Nabi SAW. Asma sampai tak nak ikut mak dia Khatilah. Dia nak ikut agama ayahnya Abu Bakar Siddiq yang mengikut ajaran Nabi SAW. Yang ni direkodkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita belajar juga daripada kisah suami Asma ini, bagaimana kita nak jadi pemimpin yang lebih ditaati dalam rumah kita atau dalam organisasi kita. Kita kena ada komunikasi syura. Komunikasi yang berbincang, bukan paksa. Lalu pengikut lebih mudah memberi ketaatan dengan cinta dan rela. Okey, seterusnya. Kita melihat bagaimana Asma ini masyhur sebagai Sri Kandi Hijrah, pemilik 2 ikat pinggang. Subhanallah. Ciri yang berapa dah? Ciri yang ketiga, Asma ini dia ada qawiyul jismi, kekuatan jasmani. Apa buktinya? Buktinya Asma inilah yang hantarkan makanan kepada Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur. Siapa yang pernah pergi ke Mekah, pergi hijrah, pergi lawat ke Gua Thur, dia tahulah, ya Allah ya Rabbi, tinggi sayup Gua Thur tu. Dengan keadaannya yang sangat tak selamatlah untuk didaki. Ya. Bukitnya menjunam begitu, ya Allah ya Rabbi, Asma boleh pergi panjat. Sedangkan dia ketika itu mengandung lebih kurang 8 bulan. 8 bulan. Peristiwa bersejarah, peristiwa hijrah itu. Asma antara Sri Kandi yang berperanan penting saat itu. Dan bila Asma pun ikut berhijrah juga ke Madinah, bila tiba di Quba, Asma melahirkan bayi yang pertama di Quba. Bayi Islam yang pertama. Bermakna bayi daripada kaum Muhajirin. Ini pun direkodkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi subhanallah, daripada kisah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar Siddiq, ya, panjang lagi sebenarnya kisah ni. Tapi untuk permulaan intro ni, kita dah boleh belajar dah tentang apa tadi. Dia sentiasa mengasah pemikirannya, berfikir. Dia juga
mengindahkan akhlaknya dengan melihat qudwah idola. Dan dia juga seorang yang kuat tubuh badannya apabila membuat kerja-kerja yang berisiko tinggi demi memberi manfaat kepada ummah. Wallahu a'lam. Ada ke nak tanya soalan ke? Silakan. Okey, baik. So setakat ni tak ada lagi soalan. Okey. Jadi alhamdulillah daripada perkongsian pertama tadi, kita dapat lihat bahawa sebenarnya dalam proses hijrah ni ada muslimah yang terlibat. Dan bukan sekadar terlibat tapi memberi impak yang sangat besar buat Islam itu sendiri. Yang ini Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Dan tadi kita dapat 3 poin penting daripada perkongsian Ustazah yang mana peribadi Sayyidatina Asma yang perlu kita pelajari dan kita cuba serapkan dalam diri kita. Okay, apakah yang 3 itu? Yang pertama, musaqafun fikri, akal yang terdidik. Yang kedua, matinul khuluq, akhlak yang mantap. Dan yang ketiga, qawiyul jismi. Jadi kat sini kita lihat walaupun seorang muslimah bukan menjadi tanda bahawa kita mesti lemah, tidak. Tapi sebenarnya kita boleh menjadi insan yang kuat. Kuat bukan sekadar rohani tapi juga pada jisim kita ataupun kita punya fizikal kita. Okay, baik, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita pergi ke topik seterusnya. Masih lagi tentang hijrah. Baik, jadi bila kita cakap tentang hijrah ini, mungkin akan ada yang tertanya-tanya, di mana perlu kita mulakan? Where to start? Okay. Sebab sebenarnya di kalangan kita ramai yang sedang struggle dengan hijrah ini. Tak tahu nak mula dari mana. Ada yang kata perlu mula daripada dalaman, hati, rohani. Tapi ada yang kata perlu mulakan daripada luaran. Contoh seperti penampilan. Jadi bagi pendapat Ustazah, macam mana kalau ada dalam situasi macam ni? Macam mana kita nak react? Dipersilakan. Okey, subhanallah. Soalan yang sangat penting. Saya nak ajak kita pergi kepada satu panduan oleh Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang telah membuat kajian yang sangat penting dalam kitabnya Fiqhul Awlawiyat, fiqh keutamaan. Supaya pilihan kita lepas ni adalah pilihan yang bersandarkan hujah, pilihan yang berlandaskan ilmu. Ya, subhanallah. Fiqh keutamaan ni nak bantu kita buat keutamaan lah. Nak pilih yang mana dulu, nak utamakan yang mana dulu. Sebab kehidupan ni memang kita kena rancang. Kita kena pilih yang utama. Lepas tu barulah yang kurang penting, yang tak penting, lepas-lepas tu. Dia kena susun. Jadi antara prinsip ataupun kaedah yang ada dalam kitab Fiqhul Awlawiyat, yang pertama ialah mengutamakan prinsip ke atas cabang. Saya ulang, mengutamakan prinsip ke atas cabang. Apa maksudnya? Baik, prinsip ini berkaitan dengan rukun iman, matlamat, berkaitan dengan sesuatu yang kukuh, yang tak berubah. Itu prinsip. Jadi prinsip ni kita kena letak di tangganya yang sebenar, di tangga yang paling tinggi. Ya, dan itu tak bermakna kita tak cakna kepada perkara cabang ni. Bila kita kata utamakan prinsip ke atas cabang, maknanya cabang pun kita ambil berat juga. Benda-benda luar, benda-benda yang berbentuk ranting, kita ambil berat juga. Tapi prinsip dulu, jelaskan prinsip dulu. Baik, prinsip ni bila sebut rukun iman, matlamat kita mesti ada matlamat jauh nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Berlandaskan satu belief system, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepercayaan kepada qada qadar, hari kiamat. Kita ada belief system, kepercayaan. Sebab bila disebut amal kebajikan ke apa, dalam Quran cerita macam-macam jenis orang yang buat amal kebajikan ni. Ada yang memang langsung tak percaya pada hari akhir. Dia hidup happy kat dunia, tapi balik jumpa Allah, dia dapat buka amalan dan keadaan sangat teruk. Sebab dia tak percaya pada hari akhir. Jadi hari akhir ni termasuk rukun iman, prinsip kita. Kita buat apa-apa saja pun mesti sangat jelas untuk Allah.
Sebab tu dalam Al-Quran Nabi SAW ajarkan kepada kita satu doa. Nabi ajar doa ni, asalnya ceritanya Nabi ajar doa ni kepada orang yang sakit. Sebab Nabi tengok peliknya orang ni dia sakit macam sakit kering, sakit sangat. Nabi kata, kamu ada doa apa-apa ke Allah? Orang ni kata, ada, aku doa kalau Allah nak bagi azab kat aku, bagi azab kat dunia je lah. Jangan bagi azab dekat akhirat. Lalu Nabi kata, ya Allah, kenapalah kamu pergi doa macam tu? Kamu memang tak akan mampu menolak azab Allah, menanggung azab Allah. Kamu tak akan mampu. Jadi baik kamu doa dapat kebaikan dunia akhirat. Sebab Allah ni pengasih penyayang, pengampun. Dia boleh ampunkan delete dosa kita macam tu je. Tanpa dia balas, ya, tanpa dia azab, tanpa hisap. Dia boleh buat. Jadi jangan kita sekali-kali nak minta pembalasan ke, tak, kita minta keampunan. Lalu Nabi ajar doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni pun ada dalam surah Al-Baqarah. Kita minta berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Ini matlamat. Matlamat orang yang cabang dunia pun dia dapat juga. Tapi sebenarnya matlamat akhir, matlamat jauh, matlamat utamanya adalah akhirat. Jadi kita teruskan kehidupan kita, berniaga ke, belajar ke, bekerjaya ke, ya, buat kerana Allah, berniaga kerana Allah. Kalau pekerjaan tu ada upah, ambil upah kerana Allah, insya-Allah dapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Ini cantiknya Islam ajar kita balance, seimbang. Jadi Syekh Al-Qaradawi kata, memang sebenarnya kita nak sempurnakan kedua-dua tu. Prinsip ke cabang, dua-dua tu kita nak sempurnakan. Cuma kita nak jelas yang prinsip lebih utama daripada cabang. So apa yang kita buat, kita terus tanya diri, outcome yang saya nak ni apa? Saya sekadar nak orang puji saya ke? Bila orang tak puji, saya pun kecewa. Macam tu ke outcome yang saya nak? Ataupun outcome yang saya nak, Allah redha dengan saya. Dan saya yakin saya buat benda baik dan Allah redha, saya letakkan Allah tu keutamaan, maka tak kisahlah manusia nak bagi feedback apa, itu suka hati masing-masing lah. Kita tak mampu nak sekat mulut orang, pendapat orang, masing-masing ada pendapat sendiri. Yang penting Allah redha, saya tak peduli dah. Saya terus nak pilih untuk bahagia, untuk maju. Ini outcome, matlamat, hasil. Jadi menjaga prinsip, yakni keikhlasan, bagi sistem tu sebenarnya buat kita makin maju, makin bebas melalui kehidupan ni. Tak terikat sangat dengan penilaian manusia. Tak terikat sangat dengan kecewa terhadap kejian-kejian manusia. Sebab antara ciri orang yang ikhlas, yang jelas matlamat, dia tak maju dek puji, tak mundur dek keji. Dia tak cari sangat pun populariti. Tapi biasanya populariti tu datang sendiri pada dia. Dan Rasul serta para sahabat mereka lah insan yang paling popular pada zamannya. Popular tu tak tercela pun. Yang tercela kalau itu je lah yang kita nak. Ya, itu saja. Fid dunia saja. Fil akhirah kita tak fikirkan. Sebenarnya mengutamakan prinsip ke atas cabang buat hidup kita lagi best. Lagi bebas. Bebas daripada terikat dengan penjara pemikiran manusia terhadap kita. Okey, itu pertama. Yang kedua, dalam kitab Fiqhul Awlawiyat juga sebut tentang utamakan ilmu ke atas amal. Ilmu adalah imam, amal adalah makmum. Jadi ilmu dulu. Saya pernah ikuti juga perbincangan tentang orang-orang yang pernah jalani keusahawanan, bisnes, ya. Bagaimana orang yang dia tak utamakan ilmu dulu, dia minat, dia buat apa yang berlaku, ada banyaklah kesilapan-kesilapan yang patutnya dia boleh elak tapi terpaksa dia tempuh. Tapi itu pun pengalaman yang mahal, okey juga. Contoh dia tak ada ilmu tentang agreement, dia tak tahu sangat pun pasal itu. Dia pun main sewa je tanah orang, dia buat bisnes. Tiba-tiba bila baru nak naik perniagaan dia buat cendawan tak silap saya.
Lepas tu dah kena halau dah daripada tanah itu sebab adalah term agreement yang tak jelas. Oh kesian dia, habis berpuluh-puluh ribu nak jana balik, nak dapat modal baru untuk bisnes terusnya. Tapi dia seorang yang tabah. Ya, daripada 10 kemah cendawan sekarang dah ada puluh-puluh ribu. Subhanallah. Sebab apa? Sebab akhirnya dia kembali kepada track. Dia bersahabat dengan orang-orang yang ada ilmu, yang boleh bagi nasihat tentang agreement, tentang membuat pelan perancangan. Pelan perancangan walaupun simple kena ada pelan perancangan. Yang ni orang-orang bisnes macam Telco Raudah lagi hebat lah. Dia ada pelan perancangan, pelaksanaan, pengawalan. Prinsipnya kena utamakan ilmu ke atas amal supaya kita boleh elakkan banyak kesilapan-kesilapan dan risiko-risiko besar. Okey, dan yang ketiga, utamakan amal hati ke atas amal jasad. Amal hati ke atas amal jasad. Amal hati ni apa? Yang kat dalam ni, yang rasa kita lebih baik dari orang. Itu antara perasaan yang ada pada syaitan dulu sampai dikeluarkan daripada syurga. Rasa pandang rendah kat orang. Ini semua perasaan-perasaan yang kita kena istighfar, astagfirullah. Sebab kalau kita biarkan dia saja, nanti dia akan pergi kepada akhlak. Akhlak cara bercakap yang melukakan. Ya, tangan kita cepat sangat pukul insan-insan terdekat, cepat sangat sepak terajang. Itu semua bermula daripada amal hati yang tidak dijaga. Dan seterusnya, jasmani yang kuat. Amal hati ke atas amal jasad tadi kan. Jasmani yang kuat pun perlu juga kita jaga dengan pemakanan yang sihat, dengan kehidupan yang menjagalah kita ada mental. Mental kita perlu selamatkan dia daripada tekanan mental. Itu yang saya tulis buku Berjuang Urus Emosi. Emosi, mental, semua tu ada kaitan. Bahkan jasmani kita kena makan real food, makanan sebenar, bukan fake food. Sebab itu semua bawa kaitan. Sebab walaupun aspek-aspek tu berbeza, tapi dia membentuk diri kita yang sama. The one of you. Kita yang satu ni. Allah Rabbi. Jadi itu antara kaedah-kaedah fiqh keutamaan yang ada disebut oleh Syekh Al-Qardawi. Ada banyak lagi sebenarnya, saya sebut 3 je. Saya ulang. Mengutamakan prinsip ke atas cabang, mengutamakan ilmu ke atas amal, mengutamakan amal hati ke atas amal jasad. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Sangat banyak benda kita berdapat daripada soalan tadi. Yang mana kat sini Ustazah membincangkan tentang, Ustazah berkongsi tentang fi'l aulawiyat. Ada 3 poin tadi kan. Jadi moga-moga kita semak balik. Bila kita nak berhijrah ni, kita semak balik 3 perkara tu supaya apa yang kita buat tu bukan sekadar nafsu tapi kerana Allah, insyaAllah. Baik, jadi bila kita cakap tentang hati tadi, ada satu utamakan amal hati kan. Teringat saya tentang hadis Imam Nawawi, hadis pertama. Hadis 40 tu hadis pertama iaitu tentang niat sendiri. Yang mana innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita itu bermula dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan apa yang kita niatkan itu, kita akan tuju padanya, kan? Kemudian faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan menuju ke arah itu. Tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila Allah ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi kat sini sangat pentinglah amal hati kita ni. Kita perlu bersihkan hati kita ni bukan sebab nafsu tapi kerana Allah, insyaAllah. Okey, baik. Jadi kita ambil sedikit soalan daripada pertama daripada Facebook. Okey, saudari Alia Izzati ada bertanya, bagaimana untuk kita istiqamah dalam proses hijrah ataupun tips istiqamah dalam proses penghijrahan ini. Baik, silakan. Baik, istiqamah kita memerlukan kesedaran. Untuk istiqamah perlu kesedaran. Sebagai contoh simple, apa-apa yang kita istiqamah dalam hidup kita, misalnya mandi setiap hari, istiqamah mandi. Gosok gigi, istiqamah gosok gigi.
Bermakna kita ada kesedaran mandi tu penting. Kalau tak busuk kita. Kalau tak sakit gigi kita. Dan ada benda yang kita tak ada kesedaran lagi. Contoh, tidur awal. Ia sangat penting. Ia mempengaruhi emosi kita, bahkan kecerdasan akal kita, ketenangan kita. Tapi kita tak pernah pun mencetuskan kesedaran dengan belajar. Dengan melihat kajian-kajian tentang kepentingan tidur awal ataupun sunnah Nabi tentang tidur awal, kita tak pernah study pun pasal itu. Jadi kita pun dengan selambanya lah kita akan tidur lewat dan kadang-kadang je lah tidur awal tak istiqamah. Itu analogi simple lah. Dan kehidupan ni pun benda yang kita rasa dia penting, kita kena cetuskan lagi kesedaran tu dengan terus berada dalam suasana belajar. Belajar dan mengajar, menyampaikan. Ini lagi mudah untuk kita terus kepung diri kita ni. Dengan ilmu dia boleh mengubah karakter. Siapa-siapa je yang tak ikat diri dengan ilmu dan kesedaran, dia boleh menjadi potential abuser. Penyalahguna yang berpotensi untuk buat apa sajalah. Untuk menjenayah ke, memukul ke, membuat keganasan rumah tangga, dera anak kat rumah kan tak nampak. Jadi sangat bahaya kalau tak diikat dengan ilmu. Jadi ilmu ke atas amal tadi tu pun membimbing kita ke arah istiqamah. Tak cukup dengan itu, kita tak boleh jadi macam kambing yang duduk seko-seko, tak boleh. Nanti senang diterkam oleh serigala. Sebab tu ramai je orang yang ada ilmu tapi dia tak nak pergi kepada pelaksanaan. Macam orang-orang orientalis kan, mereka kaji sangat-sangat kitab-kitab, bahkan mengkaji Al-Quran, mengkaji buku-buku, sumber-sumber rujukan dalam bahasa Arab, mereka kaji. Tapi mereka duduk dalam kelompok mereka yang niatnya pun memang nak kaji tu sebab nak senang selewengkan, niat pun dah salah. Jadi mereka tak ada kekuatan lah untuk amal dan istiqamah. Maka kita tak boleh jadi kambing yang duduk seko-seko. Kita kena cari circle kita. Dalam apa saja yang kita nak istiqamah. Apa yang sama pengajian contohnya, dia nak istiqamah terus tulis tesis dia. Kena ada circle master PhD group. Kena ada. Siapa nak istiqamah mendidik anak dengan kaedah, kena ada circle parenting. Siapa nak ada istiqamah dengan islah diri, kena ada circle orang-orang yang suka pada islah diri, berkongsi ilmu, kena ada circle kita. Jadi kita kena merancang dengan lebih baik, pastikan apa yang penting dalam hidup kita, list down dan cari circle-circle yang boleh bantu. InsyaAllah faktor-faktor persekitaran, circle tadi tu dengan faktor ilmu dan iman yang terus dicetuskan. Ya, insya-Allah semua itu akan bantu kita istiqamah. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Moga-moga dapat menjawablah sedikit persoalan daripada saudari Ala Izzati tadi dan moga-moga kita dapat mengambil manfaatlah daripadanya. Baik, kita ambil satu lagi soalan. Di sini soalannya berbunyi, bagaimana cara untuk mendidik akal? Baik, terima kasih untuk soalan tu. Dia sebut mendidik akal ni, kita tengok dulu kepada tokoh kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adiknya Asma tadi yang kita bincang awal-awal tadi kan. Ini antara contoh Sri Kandi yang sangat cerdas akalnya. Macam mana boleh jadi bijak sangat ni? Masya Allah. Jadi Aisyah ini adalah salah seorang insan yang pandai membaca dan menulis di saat masyarakat sekitar masa itu bukanlah sepenting sangat pun membaca menulis. Tak ramai pun yang boleh baca tulis. Ya, yang pandai baca tulis ni siapa? Antaranya Hafsah binti Umar. Aisyah salah seorang. Dan juga Aisyah ini dia kritikal sikit. Dia dengar sesuatu, dia tak dengar saja, dia kritis. Bukan suka mengkritik, bukan. Dia berfikir. Contoh dia dengar sastra, dia dengar syair, dia fikir kalau ada isi-isi konten yang bercanggah dengan syariat tu dia akan betulkan lah. Dan Aisyah pun terkenal sebagai sastrawan dan penyair serta pengkritik sastra.
Dan kita tengok lagi ya, Sayyidatina Aisyah ni, apa saja peluang mencerdaskan akal yang ada dalam lingkungan hidup dia, dia akan rebut peluang tu. Contohnya bila Nabi SAW pada akhir-akhir usia tu kan Nabi jatuh sakit. Lepas tu ramailah pakar-pakar perubatan yang ada pada zaman tu datang. Dia datang cadangkan ubat sekian-sekian, perubatan sekian-sekian. Sayyidatina Aisyah ni pun dia baca, dia tengok cadangan-cadangan yang diberikan. Sampaikan Sayyidatina Aisyah ni pun dikenali dalam bidang perubatan. Seorang tokoh dalam bidang perubatan. Subhanallah. Dan bila ada hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia memang rekod sungguh-sungguh. Sampaikan Sayyidatina Aisyah ni menjadi antara tokoh periwayat hadis yang hebat dan diwariskan pula oleh generasi lepas-lepas tu. Antaranya siapa? Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah. Sampaikan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sangat bangga. Dia kata siapa guru dia? Guru dia Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah ni. Ibn Hajar tu siapa? Tu yang syarah kitab Fathul Bari fi syarh Sahih Al-Bukhari tu. Yang syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Dia kata orang hebat sangat-sangat. Gurunya wanita antaranya. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Sayyidatina Aisyah ni kehidupan dia sebab apa akalnya jadi cerdas. Ya, dia memang seorang yang suka berfikir. Dia melihat sekeliling tu, dia ada fikir, zikir. Fikir, zikir. Kita dalam konteks kita hari ini, kita memang kena terus belajar. Kalau ada kemampuan, terus sambung belajar. Daripada diploma, pergi ke degree, pergi ke master, pergi ke PhD. Buat tu kerana Allah. Kerana best sangat nikmat ilmu ni. Makin tinggi kita belajar, kita akan teroka lebih banyak sumber-sumber ilmu yang kita rasa, ya Allah, indahnya Islam. Hebatnya Islamnya menyusun kehidupan. Tak ada tandingan. Iman kita akan bertambah. Yang tu paling kita nak tu prinsipnya. Dan ilmu juga boleh didapati sekarang ni dengan dunia informal. Ya, kalau kita tak ada peluang pun untuk sambung dalam jalan arus perdana tu, jangan lepaskan jalan informal. Macam malam ni kan, kita menuntut ilmu, jangan lepaskan. Lepas tu kita ada bacaan-bacaan kita, suasana rumah kita, biar ada suasana buku. Supaya kita terdidik dengan budaya Iqra. Ayat pertama yang turun untuk membudayakan gaya hidup yang mengkaji, yang meneliti budaya ilmiah dalam kehidupan ni. Jadi kita pakat rebut sama-sama lah, insya-Allah. Boleh buat terus pelan tindakan kita. Satu hari satu buku contohnya. Nak start dengan buku apa? Letak target kita. Azam baru hijrah. Target satu hari satu buku. Dalam bidang apa? Bidang bisnes ke? Bidang parenting ke? Bidang ikutlah akidah, akhlak, ibadah terpulang masing-masing. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Jadi moga-moga dapat menjawablah soalan tadi. InsyaAllah. Jadi bila kita cakap, sebenarnya banyak tadi Ustazah suggest buku kan. Ada buku bisnes dan sebagainya. Dan sebenarnya saya sangat sukakan parenting. Dan bila saya lihat Ustazah bawakan, walaupun saya tak berkahwin lagi, tapi bila Ustazah bawakan topik parenting tu, memang saya rasa sangat seronok belajar. Sebab macam Ustazah kata, parenting ni bukan untuk kita perbaiki anak. Sebenarnya lebih untuk perbaiki diri kita. Even though kita tak berkahwin pun, sebenarnya mempersiapkan diri kita lebih awal. Macam tu. Jadi saya nak petik sedikit kata-kata Ustazah daripada buku Projek Mega Dalam Rumah. Daripada halaman pertama dan kedua, petikannya berbunyi, saat kita melalui hari demi hari bersama keluarga, dalam sedar maupun tidak, mungkin ada sikap kita yang terlebih atau terkurang. Tidak mengapa, usah buang masa menyesal tak berkesudahan. Usah juga membuang masa mendalbik dada kepuasan. Selagi ada cahaya hari ini, kita berpeluang membina hari baharu. Impian baharu, juga satu demi satu saat indah yang baharu bersama-sama seisi keluarga tersayang. Masya Allah. Kata-kata yang dia tak ada pun tak ada pun hadis apa, tapi sangat berkait rapatlah dengan suasana kita sekarang. Jadi kalau kita kaitkan konsep hijrah pun, kita perlu percaya selagi ada kehidupan untuk kita, selagi itu ada peluang untuk kita berhijrah ke arah kebaikan, insya-Allah.
Baik, jadi di sini okey, tak ada soalan lagi. Kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya, boleh tulis di ruangannya, komen. Okey, baik. Jadi sebelum kita wrap up, insyaAllah, boleh Ustazah kongsikan sedikit kata-kata semangat, especially untuk Muslimah yang sedang berjuang dalam penghijrahan ke arah kebaikan, insyaAllah. Okey, sempena tahun baru hijrah ini, saya nasihatkan diri saya sendiri dan semua yang saya sayangi, create the life you want. Ciptakan hidup bagaimana yang kita inginkan. Jam berdetik ni, jam sentiasa berdetik. Jadi kita kena sangat fokus untuk menjadi insan seperti yang kita inginkan. Jadi sebagai pelan tindakan, apa kata malam ni kita pakat letak target hijrah kita dengan sangat jelas. Contohnya, kita visualkan. Visualkan ni maksudnya gini. Contoh education. Kita pun pergilah dekat Google Image. Kita nak habiskan kitab tafsir Buya Hamka contoh tahun ni. So education kita secara informal, kita pun ambil dekat Google Image tu, gambar kitab tafsir Buya Hamka, kita letakkan dekat satu tempat lah, satu word ke, PowerPoint ke, ikut kita lah, ikut suka masing-masing. Letak education kita lah, ini target. Siapa nak menyambung pelajaran ikut jalan arus perdana, letaklah topi PhD ke, topi master ke, biar nampak. Lepas tu career, business kita. Kita nak capai apa, kena ada roadmap, ya, kena ada a year planning. Subhanallah. Lepas tu dari segi finance, keuangan peribadi kita sendiri, kita nak dapatkan nasihat pakai yang mana, nak dapatkan buku yang mana yang boleh bimbing kita. Sebab kita nak jelaslah pengurusan keuangan kita sendiri. Ada yang kita simpan, ada yang kita spend, belanjakan, dan ada yang kita sedekahkan. Biar lengkap. Sebab Allah memandang tu bagaimana pengurusan kita kepada finance. Yang ni pun kita carilah Google Image mana yang boleh bantu kita, letakkan satu tempat. Lepas tu untuk faith, untuk keimanan kita, kita visualkan saya nak capai apa keimanan saya. Saya tak settle bahagian mana. Saya nak target buku apa untuk tambah keimanan. Sebagai contoh buku Jalan Menuju Allah oleh Syekh Al-Qardawi. Antara buku yang bagus untuk kita tahu kehidupan Rabbani yang sebenar bagaimana. Kita pun target buku ni nak habis pada tahun ni, contoh kan. Setahun baca satu buku. Kalau mampu sebulan, kalau mampu lagi seminggu, mampu lagi sehari, terpulang pada masing-masing. Lepas tu bagi yang nak mencuburi keusahawanan, misalnya nak ternak lembu daging atau kambing susu, carilah gambar lembu, gambar kambing, visualkan, letakkan kat satu tempat. Jadi kita nampak, oh inilah life yang kita nak tahun ini, tahun baru hijrah ini. Dan kita nak tunjuk pada Allah, ya Allah, dengan peluang amanah nyawa yang tak tahu dah sampai bila Allah masih sudi nak beri. Sebab kita tengok dalam era pandemik COVID-19 ni pun dengan kes tak surut-surut dan menakutkan dengan varian-varian baru yang lebih ganas, yang dijangka lebih ramai kematian yang akan berlaku. Ya Allah, kita tetap nak tunjuk ke Allah, ya Allah, hamba berusaha ya Allah mencipta kehidupan yang lebih baik, bahkan yang terbaik setakat yang kita mampu. Sebab Allah menilai siapa yang hidupnya ayyukum ahsanu amala, siapa antara kamu paling terbaik amalannya. Jadi jom, inilah masanya untuk kita mulakan sesuatu yang baru dan kita trust, kita percaya tentang keajaiban bermula. InsyaAllah. Wallahualam. InsyaAllah. Moga-moga sikit sebanyak itu dapat memberikan semangat yang bahawa you are not alone. Kita bersama-sama dalam proses hijrah ini. InsyaAllah. Okay. Sebelum kita akhiri dengan doa, ada satu lagi soalan. Boleh Ustazah? Silakan. Okey, baik. Soalannya berbunyi, macam mana kita nak fokus pada apa yang kita dah niat kepada Allah. Contoh kita sedekah kan. Kita sedekah tapi kita nak fokus supaya hati kita ni tak riak, tak menunjuk dan sebagainya. Okey. Memang niat ini perlu diperbaharui sebelum, semasa dan selepas supaya fokus tu kekal.
Macam perjalanan hidup kita lah, Allah nak bagi kita kekal fokus menuju Allah. Allah bagi amal yang berulang-ulang. Kalau solat itu kan 5 kali sehari berulang-ulang setiap hari sampailah kita mati. Zikrullah, ada amal yang berulang-ulang untuk ikat kita. Niat kita pun sama. Nak kekal fokus, kerja hati kena berterusan. Kerja hati apa? Contoh datang rasa riak. Terus lawan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lawan bisikan syaitan. Ataupun lawan dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ulang-ulang sampai datang ketenangan. Dan memang inilah kerja kita sampai mati. Orang yang ada kerja hati, amal hati kan lebih utama dari amal jasad tadi kan. Orang yang ada kerja hati yang banyak ni, insya-Allah dia lebih tenang. Dia lebih boleh menguasai diri dia. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, hati akan tenang. Kita pun akan tenang dengan amalan kita walaupun kita still rasa Allah terima ke tak ni amalanku. Ya Allah terimalah ya Allah. Kita terus mengharap berdoa kepada Allah. Namun ketenangan tu nikmat yang sangat mahal Allah akan kurniakan. Mudah-mudahan. Baik, Alhamdulillah. Jadi sudah tak sedar pun kita hampir sejam lah hidup kan insyaAllah. Jadi sebelum kita tangguhkan sesi kita hari ini, jadi bolehlah Ustazah bacakan sikit doa untuk sharing hari ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik. Ya Allah, kurniakanlah kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut namamu ya Allah. Wa qalban maf'uman bisyukrik, dan hati yang penuh segar mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintahmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna. Wa nas'aluka qalban khashi'a, kurniakan kami hati yang khusyuk. Wa nas'aluka ilman nafi'a, kurniakan kami ilmu yang berguna. Wa nas'aluka yaqinan sadiqa, kurniakanlah kami keyakinan yang benar-benar mantap. Wa nas'aluka dinan qayyima, kurniakanlah kami cara hidup yang jitu dan unggul ya Allah. Wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah, dan jadikanlah kami selamat dari segala mara bahaya dan petaka ya Allah. Wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas, jadikan kami kecukupan sampai tak perlu memaksa, tak perlu meminta-minta kepada jasa orang lain ya Allah. Wahab lana haqiqatal imani bik, kurniakanlah kami hakikat keimanan kepadamu ya Allah. Hatta la nakhaf, sampai kami tak takut. Wala narju ghairaka wala na'budu syai'an siwak, dan sampai kami tak perlu pun meminta kepada selainmu ya Allah, dan tidak menyembah selainmu ya Allah. Waj'al yadaka mabsutatan alaina, dan kembangkanlah lembayung rahmatmu kepada kami ya Allah. Wa ala ahlina wa auladina, ke atas keluarga kami, ke atas anak-anak kami. Wa man ma'ana, dan kepada siapa pun yang bersama dengan kami ya Allah. Bi rahmatika wa la takilna ila anfusina tarfata ain, dengan rahmatmu ya Allah, jangan pikulkan kepada kami ini walau sekadar sekelip mata ya Allah. Wala aqalla min zalika ya ni'mal mujib, ataupun kadar yang lebih pendek daripada itu wahai yang menerima doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi selesai sudah perkongsian kita hari ini. Moga-moga dalam masa yang singkat ini dapat kita peroleh beberapa manfaat dan boleh kita amalkan. Ilmu tanpa amal itu umpama pohon tanpa buah kan. Jadi insyaAllah moga-moga kita dapat amalkanlah sedikit dan sebarkan manfaatnya untuk kebaikan bersama insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi buat Ustazah Fatimah Syarha kerana sudi menerima jemputan kami. Moga-moga insyaAllah nanti ada peluang lagi. Moga Ustazah tak serik dengan kami insyaAllah.
Ya, terima kasih juga pada semua yang bersama-sama dalam sesi hari ini. Terima kasih kerana menyokong kami. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Jadi saya nak ucapkan salam al-hijrah pada semua. Kuatkan keazaman, tingkatkan semangat. Ayuh kita jadikan tahun baru ini perjalanan kita menuju ke arah kebaikan, insyaAllah. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.